Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Setakat ini, tiada kes baru telah disahkan jangkitan COVID-19 hari ini. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 135 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 semasa sidang media bersama Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, petang tadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa pada hari ini, Khamis 15 Syakban 1441 Hijrah, bersamaan 9 hari bulan April 2020 Masihi, tidak ada kes baru yang disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal sebanyak 135 kes. Sementara itu, sebanyak 1 kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 92 orang. Pada ketika ini, terdapat 42 kes yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, di mana 2 orang masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Di samping bantuan mesin pernafasan, manakala selebihnya adalah di kalangan kumpulan-kumpulan tertentu. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa bagi tujuan surveillance ini, sejumlah 374 ujian telah dijalankan yang mana kesemua keputusan ujian adalah negatif setakat ini. Seterusnya, dalam kebimbangan menghadapi penularan wabak jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan orang ramai untuk tidak lupa membuat kegiatan fizikal dan mengaktifkan diri sekurang-kurangnya 30 minit sehari bagi orang dewasa dan 60 minit sehari bagi kanak-kanak. Ini adalah untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan dan seterusnya bagi mencegah daripada penyakit-penyakit yang tidak berjangkit yang boleh dikawal dengan membuat kegiatan fizikal. Aktiviti fizikal bolehlah dibuat di dalam rumah, di sekitar halaman rumah atau di taman-taman rekreasi secara persendirian dan bukannya secara berkumpulan, dan sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal di antara orang di sekeliling. Dalam sidang media itu, Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, juga mengongsikan mengenai lanjutan pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian atau online, cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri dan sesi persekolahan penggal kedua seterusnya. Yang pertama, mengenai dengan pelanjutan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian iaitu online. Yang kedua, cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Dan yang ketiga, sambungan sesi persekolahan penggal kedua setelah cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Berdasarkan dengan nasihat Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dengan ini memaklumkan bahawa pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian akan dilanjutkan bermula hari Isnin 19 Syakban 1441 bersamaan dengan 13 April 2020 hingga hari Khamis 21 Ramadan 1441 bersama dengan 14 Mei 2020 bagi semua sekolah-sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah-sekolah vokasional dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, dan juga termasuk semua sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Al-Ihwal Ugama serta sekolah-sekolah swasta. Manakala bagi sekolah-sekolah antarabangsa, ianya dah tertakluk kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh institusi masing-masing. Dalam masa yang sama, Kementerian Pendidikan mengambil maklum bahawa kapasiti sekolah-sekolah serta ibu bapa penjaga dalam menghadapi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian adalah berbeza-beza. Oleh itu, sukacita saya memaklumkan Kementerian Pendidikan telah dan sedang meneruskan
usaha-usaha dalam memberikan sokongan kepada warga sekolah dengan mengadakan pelbagai sesi persidangan video webinar khusus untuk para guru melalui Akademi Guru Brunei Darussalam ataupun Brunei Darussalam Teachers Academy dengan kerjasama Pusat Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga telah menyediakan pelbagai platform bagi memberi sokongan kepada para ibu bapa, penjaga dan pelajar-pelajar seperti berikut. Yang pertama, bagi ibu bapa penjaga, sumber pengajaran dan pelajaran dalam bentuk hard copy ataupun home learning package yang telah pun disediakan. Yang kedua, rancangan TV pendidikan telah diterbitkan bagi menyokong inisiatif pengajaran dan pembelajaran melalui media massa. Program-program yang dihasilkan pada masa ini adalah disasarkan bagi pelajar-pelajar tahun 6. Jadual siaran bagi rancangan pendidikan TV ini telah pun dikongsikan dan boleh didapati melalui media massa serta landasan media sosial rasmi Kementerian Pendidikan. Mengenai kesediaan infrastruktur seperti sambungan internet, bagi menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam talian, Kementerian Pendidikan akan terus bekerjasama dengan pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan UNN dalam mengatasi cabaran-cabaran yang telah dikenal pasti. Dalam hal ini juga, tata cara bekerja adalah masih mempraktikkan business continuity plan dengan melaksanakan work from home atau bertugas dari rumah bagi golongan yang vulnerable serta melaksanakan flexible working arrangement bagi memastikan kesejahteraan warga sekolah adalah terjaga. Bagi perkara kedua yang ingin saya kongsikan dalam sesi sidang media ini ialah mengenai dengan tarikh cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Sukacita saya mengumumkan bahawa cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri akan bermula pada hari Jumaat 22 Ramadan 1441 bersamaan dengan 15 Mei 2020 hingga hari Ahad 8 Syawal 1441 bersamaan dengan 31 2020 seperti yang telah dijadualkan di dalam kalender penggal persekolahan Kementerian Pendidikan tahun 2020. Perkara ketiga ialah mengenai dengan sambungan sesi persekolahan penggal kedua setelah cuti khas persekolahan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Sambungan sesi persekolahan ini secara fizikal bagi semua sekolah-sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah-sekolah vocational dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga termasuk semua sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Al-Ihwal Ugama serta sekolah-sekolah swasta akan bermula pada hari Selasa 10 Syawal 1441 bersamaan dengan 2 Jun 2020 bagi sekolah-sekolah antarabangsa yang tertakluk kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh institusi masing-masing. Walau bagaimanapun, tarikh tersebut serta pelaksanaannya adalah masih tertakluk kepada perkembangan jangkitan pandemik COVID-19 ini serta nasihat dari Kementerian Kesihatan yang akan dimaklumkan kemudian. Akhir sekali, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga sekolah, khususnya guru-guru, ibu bapa penjaga serta agensi-agensi yang terlibat di atas usaha yang diungkayahkan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar-pelajar dapat diteruskan, terutama sekali dalam keadaan masa kini. Semasa sidang media tersebut, beberapa soalan diajukan. Butirannya menyusul selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Kementerian Pendidikan telah menyediakan pakej Home Learning Package untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas agar mereka dapat mengikuti kurikulum pembelajaran. Menteri Pendidikan menjelaskan perkara tersebut bagi menjawab persoalan mengenai usaha membantu pelajar berkeperluan khas. Pihak Kementerian Pendidikan dengan kerjasama unit pendidikan khas telah pun menyediakan package juga, home learning package untuk pelajar-pelajar khas dan juga memberikan guidelines mengenai dengan dorang punya pembelajaran mengenai dengan kurikulum mereka tersendiri
So itu ada telah pun diusahakan. Guru-guru special needs teachers telah pun menghubungi parents mengenai perkara-perkara ini. Diorang punya pembelajaran selain daripada akademik, ia mengenai dengan macam mana cara hidup seharian tu. So boleh dilakukan di rumah jika ibu bapa ada juga bersama di rumahnya tu lah. So it's flexible in that sense. Ia boleh belajar bila-bila masa. Ada juga disediakan dari unit pendidikan khas beberapa teknologi yang untuk dapat digunakan untuk menolong beberapa pelbagai pelajar-pelajar khasan. Mengenai kaji selidik bagi para ibu bapa dalam meningkatkan lagi pembelajaran dalam talian, Menteri Pendidikan menjelaskan berbagai inisiatif sedang diusahakan melibatkan pelbagai pihak dalam usaha meringankan beban yang ditanggung oleh ibu bapa, pelajar dan juga guru-guru. Mengenai dengan survey itu, masa ini we are compiling the data. It's an ongoing survey. Ada orang finding yang interesting yang masih lagi dalam penganalysaan, dan banyak inisiatif untuk menangani cabaran-cabaran yang dikenal pasti. Perkara ini akan Kementerian Pendidikan kongsikan setelah ianya payu difikirkan the way forwardnya. So we are working behind the scene at the moment, macam-macam yang diusahakan, dan ianya melibatkan pelbagai pihak-pihak berkepentingan seperti UNN, seperti tadi punya sales course yang tiga-tiga itu, dan juga regulator dari AITI mengenai dengan online learning ini untuk meringankan beban-beban yang dihadapi oleh ibu bapa dan juga pelajar-pelajar dan juga guru-guru. So hopefully selepas ini sekarang dapat dikeluarkan beberapa inisiatif untuk membantu mereka-mereka yang terlibat inilah. And then yang interestingnya, banyak kerjasama yang diberikan oleh pelbagai pihak untuk memastikan pelajar-pelajar kami dapat meneruskan pembelajaran dan mereka, dan membolehkan guru-guru untuk mengadakan pengajaran kepada anak-anak ketanian ini. We know ada isu mengenai dengan access to devices and then access to internet, and then isu-isu yang sampingan lain itu. So we have mengenal pasti bagaimana untuk mengatasinya, dan diharapkan nanti juga mengenai dengan kerjasama yang padu dalam pelbagai pihak dapat diatasi andang dalam rancangan dalam plan strategik Kementerian Pendidikan. Tapi was supposed to take tahun 2 tahun akan datang. Now we have to bring everything forward. So it requires tremendous efforts dari berbagai pihak lah untuk melaksanakannya. Berhubung dengan persoalan mengenai penilaian sekolah rendah yang pada lazimnya akan dijalankan pada bulan Oktober setiap tahun, Menteri Pendidikan menjelaskan perkara tersebut adalah tertakluk kepada keadaan. At the moment tertakluk pada keadaan, masanya ia masih lagi belum ada perubahan, tapi mungkin dapat dilihat mengenai dengan mesti dianalisa lagi mengenai dengan kurikulum yang dapat di-cover dalam masa-masa ini, dan mungkin ada perubahan mengenai dengan sukatan peperiksaan itu mengikut apa yang dapat dipelajari oleh pelajar-pelajar tahun 6 dari masa ini hingga ke bulan Oktober nanti. So itu yang akan dimonitor dan dilihat, dan dapat diberikan itulah kenyataan bahawa peperiksaannya itu tidak akan mentes atau mengassess pelajar-pelajar ini pada perkara-perkara yang sudah dapat tadi cover dalam kurikulum itulah. Mengenai kedudukan penuntut-penuntut yang berada di pengajian akhir di luar negara, sama ada mereka dibenarkan menyambung semula pengajian setelah keadaan mengizinkan, Menteri Pendidikan memberikan penjelasan. Masih ada juga penuntut ketani yang berada di luar negeri atas kemahuan sendiri, dan majoritinya ialah penuntut tahun akhir masih berada di sana, dan pihak Kementerian Pendidikan sentiasa berkomunikasi sama diorang, and ada membuat deklarasi atas kemahuan diorang sendiri. Isu mengenai beasiswanya, perkara yang tani hadapi masa ini memang diambil kira lah, bukan saja pada untuk yang tahun akhir, tapi pada tahun-tahun yang lain itu juga.
pada situasi masa ini, bahagian beasiswa Kementerian Pendidikan membuat ia punya survey dan penyelidikan masa ini. Sebagai itu saja early information, majority student yang balik di Brunei ini, most of them universitinya mengadakan online learning dan majority universitinya mengadakan examination secara online ataupun memakai continuous assessment yang boleh dibuat secara online lah. So far belum ada masalah, tapi kan tani melihat je nanti keadaan di luar negara tu mengenai dengan risiko-risiko yang mereka akan hadapi lah, and then sekarang kita akan melihat whether ada inisiatif ataupun untuk membuat deferral atau apa. Persoalan mengenai pengurangan yuran bagi sekolah swasta juga dijelaskan oleh Menteri Pendidikan. Itu sebenarnya the moment Kementerian Pendidikan punya stand ialah perundingan di antara sekolah-sekolah swasta dengan ibu bapa, dan harus juga diingat sekolah-sekolah swasta ni ianya ada pekerja atau guru-guru yang mereka gaji kan, and selalunya source of fund mereka ni sebahagian besarnya ialah melalui dengan school fees ni lah, and then untuk membayar gaji-gaji guru-guru ni mereka memerlukan yang dibayar juga. Jadinya diharapkan nanti ada kesepahaman di antara sekolah-sekolah dan juga ibu bapa lah, and harus juga diketahui bahawa guru-guru di sekolah swasta pun sama juga membuat preparation dari segi pengajaran bagi pembelajaran anak-anak dalam dorang punya tanggungan itu. So they are not sitting idle, they are teaching online buat preparation juga apa. So memang pembelajaran dan pengajaran berterusan lah. So we hope ada kesepahaman mengenai perkara-perkara inilah. Sebelum orang keadaan itulah memerlukan Kementerian Pendidikan untuk campur tangan. Nilai-nilai kebrunaian yang menitik beratkan hidup bersatu dan persefahaman juga penting dalam menghadapi jangkitan COVID-19. Diskriminasi bangsa atau kaum perlu dihindarkan. Menteri Kesihatan menyarankan masyarakat di negara ini agar mengelakkan diskriminasi terhadap mereka yang pernah dijangkiti wabak tersebut. Bukannya masa untuk mendiskriminasi masa ni. What we want is the solidarity from everyone. And macam jemaah tablik dan sebagainya, ada sebahagian cerita di dengar-dengar macam keluarganya pun kena discriminate macam tu. Apa yang penting di sini tani orang as before tani doakan yang terbaik untuk yang infected COVID ni. So insyaallah, most importantly is masa macam ni tani melihat masyarakat macam mana, what's the real masyarakat value. Alhamdulillah, yang diskriminating only in the beginning, but then we all stand up, bersatu, and I think we believe like after this mudahan as a nation, as a whole, will be stronger. Pengesanan kemunculan kes pertama COVID-19 di negara Brunei Darussalam dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan dengan bekerja rapat bersama IHR, National Focal Point Malaysia, bagi pengesanan kluster COVID-19 dari jemaah tablik yang menjejaskan beberapa negara di rantau ini. Langkah itu dikongsikan oleh Menteri Kesihatan semasa mesyuarat virtual Menteri-Menteri Kesihatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Rantau Pasifik Barat mengenai perpaduan bersama memerangi COVID-19 melalui persidangan video. Mesyuarat persidangan video itu turut disertai oleh Dr. Takeshi Kasai, pengarah WHO bagi Rantau Pasifik Barat, juga menyampaikan mesej peringkat tinggi Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ketua Pengarah WHO, The Honourable Josiah Vereke Bainimarama, Perdana Menteri dan Menteri bagi Hal Ehwal Ai Tauke dan Sugar Industry Republik Fiji, Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, dan Dr. Shin Young Soo, Wakil Khas Pengarah Am bagi Agensi Kesiapsiagaan dan Tindak Balas COVID-19 dan Pengarah Emeritus Rantau.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, pengalaman menyertai Joint External Evaluation JEE dari WHO tahun lalu membantu dalam langkah-langkah persiapan negara Brunei Darussalam menangani wabak COVID-19, termasuklah pergerakan respons seluruh kerajaan bagi menangani kes-kes awal COVID-19, pergerakan kaki tangan kesihatan di barisan hadapan, pergerakan bantuan dari pihak polis dan tentera dalam menjejaki kontak-kontak, penyediaan tempat-tempat kuarantin yang khas melalui bantuan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC, meningkatkan keupayaan makmal dengan membina sebuah unit diagnostik molekular bagi virus-virus pernafasan dan penerimaan bantuan dari pihak masyarakat dalam sama-sama membendung penularan COVID-19 sama ada berupa sumbangan derma, kerja-kerja sukarelawan atau penyediaan perkhidmatan-perkhidmatan lain bagi membantu menangani wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Menteri Kesihatan juga mengongsikan analisis kes-kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam dan lebih 30% dari kes-kes tidak menunjukkan sebarang simptom dan terus berada dalam keadaan asimptomatik sepanjang jangkitan sehingga disahkan sembuh. Katanya siasatan terperinci pada kes-kes berikut menunjukkan terdapat kemungkinan berlakunya jangkitan tanpa disedari dalam kalangan penghidap COVID-19 yang mana hasil dari dapatan telah meningkatkan dan menggandakan lagi usaha pihak Kementerian Kesihatan membuat ujian-ujian COVID-19 terhadap mereka yang disyaki dan tidak menunjukkan sebarang simptom. Oleh yang demikian, Menteri Kesihatan mencadangkan agar WHO mereview garis panduan teknikal yang sedia ada untuk memastikan setiap negara akan benar-benar memberikan keutamaan pada pengesanan, pengasingan, menjalankan ujian dan merawat setiap kes demi untuk menghentikan rangkaian jangkitan COVID-19. Yang Berhormat juga menyarankan WHO menerajui bagi mengenal pasti exit strategi bagi mengelakkan risiko penularan semula di samping membenarkan secara selamat dan berfasa bagi pengembalian semula kepada kehidupan normal. Seterusnya, Menteri Kesihatan memohon agar WHO akan dapat menerajui satu proses yang boleh menentukan kriteria tertentu bagi menghentikan sekatan-sekatan secara perlahan di samping mengambil kira kesihatan mental, emosi, sosial dan kerohanian setiap individu dan masyarakat yang mana semua memerlukan pemulihan. Usaha pihak kerajaan dalam menangani dan membendung penularan COVID-19 terus mendapat sokongan. Pagi tadi, lebih RM200,000 disumbangkan kepada Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menerima cek berjumlah RM100,000 daripada Petronas Carigali Brunei Limited PCBL. Turut menghulurkan sumbangan TSL Construction Sdn Bhd yang mendermakan RM30,000 dan Haji Daud Properties menyumbangkan RM20,000. RM30,000 diterima daripada Setia Motors Sdn Bhd. Archipelago Development Corporation Sdn Bhd menghulurkan RM10,000. Shipping Association of Brunei Darussalam SABD menyumbangkan RM10,000. Sumbangan yang merupakan 86 kotak topeng pernafasan, 198 paket penutup kasut, 1,026 visor muka, 174 kotak apron dan 236 paket penutup kepala pula ditermakan oleh Brunei Gas Carriers. Pihak BLNG turut menyumbangkan sebanyak 650 scraps dan PDS Obutur Sdn Bhd mendermakan RM30,000. Syukur dan terima kasih di atas layanan baik yang diberikan sepanjang menjalani tempoh pengasingan. Penghargaan tersebut disorangkan oleh individu-individu yang selesai menamatkan tempoh pengasingan di tempat yang telah disediakan oleh kerajaan. Semasa temu bual melalui Skype oleh pewarta RTB, Azizi Ahmad. Dapatkah bis kita kongsikan pengalaman selama 2 minggu tempoh pengasingan? I didn't expect the hospitality to be that good. Like, I thought macam biasa-biasa saja, but then we were given meals 3 times a day, and then it was always filling, and then I was very overwhelmed and very appreciative because there are people working to make my time here very comfortable. So I was very much I think very terharu, and then macam so
it was okay actually. Macam it wasn't very, it didn't feel long to me. Diorang very welcoming. They macam very care apa yang kami mahu. They sampaikan any request. Diorang take care of us. And then diorang also every morning pukul 8 selalu kena call, kena tanya macam apa khabar kamu today, ada any symptom. Even at night juga kena tanya. So thank you for MOX receptionist yang always call us, yang jaga kami within the 14 days. Setelah tamat tempoh pengasingan tersebut, bolehkah Abis kita kongsikan detik-detik ketika berjumpa dengan keluarga Abis kita? Sampai saja rumah, so saya segala barang disimpan juga. Tapi setiap hari itu saya cuba untuk duduk diam di dalam bilik sendirilah. Jangan juga in very close contact with my other family members. Macam jarak 1 meter macam tu. Masa sampai rumah ni, we are actually told to self-monitor for 7 more days. So kalau macam sekiranya ada simptom within that 7 days atau mesti call 148 lah. So macam dalam 7 days atau we don't know if we're asymptomatic or not for the virus. So ani 7 days self monitoring kirakan precaution lah like jua. Okay, mungkin bis kita akan memberi pesanan kepada kawan-kawan bis kita yang masih dalam tempoh pengasingan pada masa ini. For those yang masih dalam quarantine atau self-isolating, I advise untuk bahagi masa itu, kalau ada kerja juga, tapi jangan juga lupa berehat, because mental health is also important, as important as your physical health. And jangan lupa bergaul dengan keluarga atau kawan, because we are humans, we need to socialize lah, because it helps our mental health juga, socializing ani. And also jangan juga stress dengan kerja, because stress if mental health kami affected, our physical health is also affected. So kirakan kalau stress, our immune system itu kira indah berfungsi dengan baik lah, kirakan macam tu. Thank you to Kawah Duli Yang Maha Mulia, our Sultan of Brunei, for loving his rakyat this much. And I would like to thank the ministers, the government, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, for providing all these accommodations for us, for flying us back from the UK back home, and then macam giving the tickets out free, giving the hotels free, giving the meals free. I'm very appreciative to all the efforts the government has done, and I'm very proud to say that I'm a Bruneian, because to hear that our curve is flattening already, that's really amazing to hear lah. And then I'm very proud of the efforts the government is doing. I'd also like to thank the frontliners for working day and night. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan mengadakan kaji selidik ringkas mengenai jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam esok. Kaji selidik bertujuan untuk mendapatkan perspektif dan pengetahuan orang ramai mengenai jangkitan wabak COVID-19 di negara ini. Pautan bagi kaji selidik tersebut dikongsikan melalui media sosial seperti Telegram, Instagram, Facebook dan Twitter, dan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang akan dimuat naik esok 10 April, dan push SMS atau mesej ringkas akan dihantar kepada orang ramai secara berperingkat juga bermula esok. Kaji selidik dibukakan kepada orang ramai dan kerjasama semua pihak diperlukan untuk menyertai kaji selidik tersebut bagi membolehkan Kementerian Kesihatan menilai dan mempertingkatkan lagi kempen kesedaran tentang jangkitan wabak COVID-19 di negara ini.
Seorang lelaki tempatan berumur 67 tahun telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas 3 pertuduhan termasuk 2 tuduhan di bawah Perintah Eksais 2006 dan 1 tuduhan di bawah Akta Hiburan Awam. Hasil dari pemeriksaan yang telah dijalankan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja telah mendapati pada 11 Mac 2018 Ang Tian Wee memiliki barang tegahan kastam dan eksais termasuk 110 botol dan 354 tin minuman keras serta 67 kotak rokok yang ditemui di tingkat 2 salah sebuah hotel di Brakas. Tertuduh juga didakwa menyediakan hiburan kepada orang awam dalam bentuk permainan video dan mesin di kawasan terbabit tanpa sebarang permit yang sah. Bagi pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh boleh didenda 6 kali ganda dari jumlah cukai eksais atau RM40,000 atau tertakluk kepada jumlah yang lebih rendah dan tidak lebih 20 kali ganda dari jumlah cukai eksais atau RM40,000 atau tertakluk kepada jumlah yang lebih tinggi atau hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi pertuduhan ketiga, tertuduh boleh dikenakan denda maksimum RM10,000 bagi kesalahan pertama, RM20,000 dan hukuman 2 tahun penjara. Sebutan kes selanjutnya dijadualkan pada 14 Mei 2020. Sementara itu, seorang lelaki tempatan dijatuhi hukuman penjara selama sebulan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Bandar Seri Begawan hari ini atas kesalahan melakukan syarikat curi di bawah bab 55-3-B Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Muhammad Safri Khairul Izzani bin Haji Muhammad Jeffrey, 21 tahun, telah dapati mencuri sebuah dompet dan wang tunai sebanyak RM180 milik ibu saudaranya dari sebuah rumah di kawasan Kampung Danau, daerah Tutong. Mahkamah juga memerintahkan pesalah supaya harta yang dicuri dikembalikan dan membayar ganti rugi sebanyak RM180 kepada mangsa kerana wang yang dicuri telah digunakan. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya memaklumkan satu produk kesihatan yang didapati dicemari dengan ubat-ubatan barat yang tidak diisytiharkan. Evo 7 Japan sachet penghilang Evo Freedom International sendirian berhad dan dicemari dengan tadalafil. Bahan-bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan bagi penjualan produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Untuk maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan pelesenan melalui talian 239-3298 sambungan 208, menghantar email kepada pharmacy.enforcement@moh.gov.bn atau berjumpa terus pegawai compliance dan pelesenan di tingkat 1 Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras atau hubungi talian Darussalam 123.